InsyaAllah. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi rizal masyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa syafi'uhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wal ifadatu istifadah wal hasanat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati semuliakan Al-Fadhil Tuan Imam kita, seluruhnya yang semuliakan Al-Fadhil Tuan Bilal, pengurusi surau, jawatankuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita dapat bersama sekali lagi malam ni tuan-tuan untuk kita sambung pengajian kita kuliah tauhid bab akidah. Kita masuk dalam sifat 20, sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik, kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Baik, qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya
Persalahan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan segala yang baharu. Sama ada persalahan pada zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya. Mana ada tiga persalahan situ. Pertama dari segi zat Allah, kedua dari segi sifat-sifat Allah tak sama dengan sifat-sifat makhluk, atau pada perbuatannya, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Dan sama ada yang baharu, yang telah ada ataupun yang belum ada. Sama ada yang dah ada ataupun belum ada, semuanya adalah menyalahi. Hakikatnya menyalahi dengan sifat Allah, perbuatan Allah dan juga af'al dan juga zat Allah Ta'ala. Maka hakikatnya ibarat menafikan Tuhan serupa dengan yang baharu pada zatnya atau pada sifatnya ataupun pada perbuatannya. Menafikan itu sebabnya namakan sifat salbiah. Mukhalafatuhu ni termasuk sifat salbiah. Sifat salbiah ada 5. Qidam, baqah, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsih, wadaniyat. Ada 5 sifat salbiah. Sifat nafsiah 1, wujud. Sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Kemudian sifat manawiyah pun 7. Kaunu ta'ala qadiran, kaunu ta'ala muridan, kaunu ta'ala hayyan, kaunu ta'ala samian, kaunu ta'ala basiran, kaunu ta'ala mutakalliman. Baik, jadi mukhalafatu ini termasuk sifat salbiah. Maksud salbiah adalah menafikan. Ibarat menafikan Tuhan serupa dengan yang baharu pada zatnya atau pada sifatnya atau perbuatan, mana af'al. Mana zat Allah Ta'ala tak serupa dengan zat makhluk, sifat Allah Ta'ala tak serupa dengan sifat makhluk, dan perbuatan Allah Ta'ala pun tak serupa dengan perbuatan makhluk. Berbeza sama sekali lah. Kesalahan Tuhan itu pada zatnya, itu iaitu sesungguhnya zat Allah Ta'ala bukan jirim. Jadi macam mana dia katakan menyalahi zat Allah Ta'ala dengan zat baharu ni? Mana zat Allah Ta'ala itu dia bukan jirim, bukan arat, dan tidak sesekali zatnya itu berdarah, berdaging, bertulang, dan dia bukan jenis leburan, bukan jenis yang boleh dileburkan, dileburkan, dicairkan kan. Kemudian bukan jenis daripada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, bukan jenis binatang dan sebagainya. Mana zat Allah Ta'ala bukan begitu. Dan tiada dia dalam pihak, dan tiada baginya pihak atas, di atas, di bawah, di kiri, kanan kan, berpihak kan. Tiada dia dalam tempat, dan tiada dia dalam masa. Tiada dalam masa. Itulah zat Allah Ta'ala lah. Berbeza dengan zat makhluk. Kita berpihak. Mana pihak ada sama ada di depan, kita di belakang, ataupun di kiri atau di kanan, kan? Ataupun kita di tempat, di tempat. Kita berada di surau, kita berada di rumah, di tempat kan. Kita berada di pejabat pos, di tempat. Dan kita ada kait dengan masa. Jam sekian, pukul sekian, time sekian, kita berada di tempat-tempat sekian. Allah Ta'ala tidak begitu. Kalau Allah Ta'ala macam tu, samalah seperti makhluk. Sama seperti makhluk. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi, tiada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan Allah Ta'ala itu yang maha mendengar lagi yang basir, maha melihat. Okey. Jadi Allah Ta'ala ni bukan sebagaimana yang kita gambarkan. Macam tu. Kullu ma khatara bi balika
fallahu bi khilafi zalika, kata ulama. Kullu ma khatara bi balika, setiap barang yang terlintas di hati engkau, dalam pemikiran engkau. Fallahu bi khilafi zalika, Allah Taala itu dengan khilaf sebaliknya. Dengan sebaliknya. Okey, kenapa? Di annahu layakhtura bi balika illa mahsusun hadis. Kerana sesungguhnya tidak terlintas dalam pemikiran engkau kecuali sesuatu benda yang mahsus, satu benda yang boleh dirasa, dipegang. Lagi benda tu hadis, benda tu baharu. Itu disebut dalam kitab Jawharatul Tauhid. Baik. Jadi bersalahan Tuhan itu dengan segala sifat yang baharu pada sifatnya. Ni sifat pun betul juga lah. Sebagaimana zatnya tak sama dengan zat makhluk, itu ingat sifatnya. Sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu. Kerana sifat Tuhan itu sifatnya qadim, lagi azali, dan melengkapi takluknya. Maka sifat makhluk itu bertakluk pada sesetengah perkara juga. Seperti samak Tuhan bertakluk dia pada segala sifat maujudat. Samak yang baharu bertakluk ia kepada sesetengahnya juga. Mana pada suara saja. Mana takluk ialah talabus sifat amruz zaid anizat. Sebut dalam kitab Jawharatul Tauhid, dalam kitab Tuhfatul Murid. Apa makna takluk? Takluk itu ialah kerja tambahan. Pada senang kerja tambahan lah. Kerja tambahan kepada sifat tadi. Contohnya sifat kudrat. Sifat kudrat ini kan dia tidak bercerai tanggal daripada zat Allah Ta'ala. Kemudian sifat kudrat ni pula ada kerja tambahannya ialah berkuasa ataupun berkuasa. Kerja tambahannya berkuasa lah. Berkuasa menjadikan sesuatu ataupun berkuasa mentiadakan sesuatu. Kemudian contoh lagi sifat iradah. Iradah mana berkehendak. Sifat iradah ini sifat mani. Sifat mani ini dia duduk pada zat Allah. Dia tidak bercerai tanggal daripada Allah. Sifat mani. Di samping dia duduk pada zat Allah, sifat iradah itu, dia ada tugasan lain. Tugasnya ialah berkehendak. Ataupun menentukan. Taksis. Takluknya taksis lah, menentukan. Macam tu. Dan taksis itu dia melengkapi kepada kullu mumkinat. Bila sebut kudrah, iradah, dia takluk kepada setiap benda-benda yang mungkin. Sedangkan kudrah yang ada pada kita, iradah ada pada kita, dia tidak takluk kepada segala mungkin. Dia tidak takluk. Hanya pada sebahagian mungkin sahajalah. Sebahagian mungkin sahaja. Mungkin ialah benda baru lah. Alam ni adalah mungkin. Jadi takluk kudrah iradah yang ada pada kita hanya takluk dia kepada sebahagian benda mungkin sahaja. Sedangkan kudrah dan iradah yang ada pada Allah takluk dia kepada kullu jami'il mumkinat, dia kata. Pada setiap benda mungkin. Setiap benda mungkin terdapat di alam ini semua tertakluk kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Tertakluk. Apa makna takluk? Kerja tambahan. Kalau dalam bahasa Arabnya dia ada definisi dia. Dalam bahasa Arab takluk itu. Takluk ialah talabus sifat amruz zaid anizat. Menuntut sifat pekerjaan tambahan di atas zat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Manusia ada takluk tak? Ada juga takluk, tapi terbatas. Contohlah sifat samak. Samak mana mendengar. Kita ada mendengar, Allah Ta'ala mendengar juga. Tapi mendengar kita
ala ba'dil mawjudat, di atas sebahagian benda mawjud saja, benda yang ada, iaitu benda yang ada suara. Benda tak ada suara, tidak ada takluk sama kita, pendengaran kita. Sedangkan Allah Ta'ala, kan, sifat sama dia takluk kepada sekalian benda mawjudat, benda yang wujud dalam dunia ni, dalam ini, sama ada suara ke, tak ada suara ke, itu semua takluknya sifat sama Allah Ta'ala. Itu juga dengan sifat basar, melihat. Sifat yang basar, yang melihat pada Allah Ta'ala, berbeza dengan sifat basar yang ada pada manusia. Sifat basar yang ada pada manusia terbatas, hanya sebahagian saja yang dapat kita lihat. Benda yang kasar, benda yang ada cahaya, kita nampaklah. Benda yang tak sampai cahaya, tak nampak kita, tak tahu kita. Sedangkan sifat basar, melihat yang ada pada Allah Ta'ala, sama ada benda tu ada cahaya ke, tak ada cahaya ke, benda tu di sebalik tembok ke, balik batu ke, benda itu di dasar laut ke, di dasar laut, ataupun berada di langit yang ketujuh, semua takluknya sifat basar Allah Ta'ala tadi, sifat melihat Allah Ta'ala. Semua dapat dilihat Allah Ta'ala. Para jin, para syaitan, para malaikat, semua dapat dilihat Allah Ta'ala. Kita tak dapatlah. Sebab sifat basar yang ada pada kita ni, sifat melihat pada kita adalah terbatas. Dan kalau kita nak lihat benda-benda halus pun terpaksa menggunakan alat. Tak ada alat, tak boleh lihatlah benda halus. Gitu. Benda yang sangat jauh tu jugalah. Benda tu sangat jauh, contohnya bintang-bintang yang bertaburan di langit. Kita tak dapat nak lihat secara jelas, kecuali menggunakan alat lah, teropong, barulah kita boleh lihat. Baik, kita kembali pada tadi. Kesalahan Tuhan itu dengan segala sifat yang baru. Pada sifatnya itu, iaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baru. Kerana sifat Tuhan itu qadim, sedia, lagi azali, dan melengkapi takluknya. Maka sifat makhluk itu bertakluk juga, tetapi pada setengah perkara jua. Seperti sama Tuhan bertakluk dia kepada segala mawjudat, benda yang wujud. Dan sama yang baru seperti sama kita, pendengaran kita, kan kita baru, maka bertakluk ia kepada setengah jua, mana pada yang ada suara sahaja. Demikianlah sifat-sifat yang lain tiada serupa dengan sifat Tuhan ataupun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah ya. Boleh faham kan? Faham. Itu bezalah sifat yang ada pada Allah dan sifat yang ada pada kita. Baik, kemudian kesalahan Tuhan pada segala baru ialah pada perbuatan pula. Pada zat dah beza dah, pada sifat pun dah beza dah antara kita dengan Allah. So kita lihat pada perbuatan Allah pula, sama tak seperti perbuatan kita? Kesalahan Tuhan tu pada segala yang baru pada perbuatannya, iaitu sesungguhnya perbuatan Allah tiada bersamaan dengan sifat yang baru, kerana perbuatan Tuhan memberi bekas kesalahan perbuatan baru. Jadi perbuatan Allah Ta'ala itu taksir memberi bekas. Perbuatan kita hanya dalam bentuk khayali ataupun khayalan. Dia kata khayalan. Dia kata kan, bentuk khayalan sajalah. Hakikatnya yang melakukan semuanya ialah Allah. Zahiriat ni kita nampak kita yang buat, kita yang memotong, kita yang mencangkul, kan? Kita yang buat itu, kita buat ini. Zahiriatnya nampak begitu. Hakikatnya yang melakukan semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bentuk kita ni khayali ataupun majazi sajalah, bukan hakikat sebenar. Gitu. Dan perbuatan Tuhan itu tidak berkehendak kepada wasitah, perantaraan, perkakas.
dan kepada taulan, tidak mengambil faedah perbuatan dan hukumnya. Pertama, kan, perbuatan Allah Ta'ala tidak berkendak kepada perantaraan ataupun alat. Macam kita perlu pada alat lah. Nak memotong sesuatu mesti ada alat. Kapak, tak ada kapak tak boleh nak potong. Nak makan mesti menggunakan alat tangan. Tangan ke, sudu ke, garpu ke. Kalau tak ada alat, boleh tak? Tak boleh lah. Tak ada tangan, macam mana nak makan? Tunggu orang suap lah. Tak ada orang suap, ada je tu. Apa saja perbuatan kita ni mesti ada alat. Tak ada alat, tak boleh nak buat. Allah Ta'ala tidak ada alat. Kemudian Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada perbuatan dia. Dan hukum hakam dia tidak mengambil faedah. Perbuatan Allah Ta'ala dia tidak ambil faedah. Kata Allah Ta'ala menciptakan manusia. Allah Ta'ala menciptakan manusia, dia tak mengambil faedah daripada perbuatan dia menciptakan manusia. Betul juga Allah Ta'ala membuat hukum hakam dalam Quran. Orang berzina maka naklah dirotan. Orang mencuri dipotong tangan. Dalam Quran dah ada hukum hakam itu. Dalam Quran pun ada hukum-hukum faraid dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada hukum hakam itu. Yang mengambil faedah daripada hukum hakam ialah manusia. Manusia yang mendapat keuntungan dia kalau seandainya mengambil hukum hakam tadi. Dan lagi perbuatannya tiada yang sia-sia. Semua perbuatan Allah Ta'ala itu ada hikmah. Perbuatan kita yang kadang-kadang kita banyak buat benda yang sia-sia, bukan-bukan, tak ada faedah kan? Berburak kosong, atau bermain benda-benda yang tak sia-sia, main game. Ada budak kan suka main game. Game dekat handset tu kan ada game. Lalai main game. Mak ayah atuk panggil tak tahu dia. Dia duduk sebelah kita kan. Zaman sekarang budak tu lah sonyap kan. Ingat dah apa? Lupa main game dalam bilik tu. Gitu. Zaman sekarang. Masa kita kecil-kecil tuan-tuan, mana ada alat ni? Masa kita kecil-kecil tak ada lah handset ni semua. Tu yang kata berondam dalam apa? Dalam bonda, lepas tu menyolam, cari ikan. Lepas tu melestit, lepas tu main anak kayu, main kotak, main lotup-lotup. Main kotak, main lotup-lotup. Apa lagi tu macam-macam kan? Main tenteng, kotak, main lotup, main tenteng, main guli, macam-macam lah tu. Sekarang tak ada dah. Tak jumpa dah budak main macam tu dah. Gitu. Budak menghadap handset dia zaman sekarang ni. Dia tak sama macam dulu kan. Jadi teknologi ni pun orang kata ada dia punya buruk dah. Sampai ada kebaikan teknologi, keburukannya pun ada. Baik, seterusnya tuan-tuan, sesungguhnya ada perkataan Al-Quran dan hadis yang menyebut tentang muka dan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkataan itu hendaklah kita etikadkan sabit secara yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baru. Ini ayat-ayat mutasyabihat ni. Ayat-ayat mutasyabihat. Allah Ta'ala bermuka, Allah Ta'ala bertangan. Hakikatnya bukan bermuka. Allah Ta'ala tak ada muka, Allah Ta'ala tak ada tangan. Jadi dalam ayat mutasyabihat ni ulama terbagi dua. Pertama ulama mussalah, yang kedua ulama khalaf. Ulama salaf mereka tafwid, diam. Bila jumpa ayat mutasyabihat, mereka diam, senyap. Mereka serahkan maknanya pada Allah. Mereka tidak terjemahkan muka tu seperti muka manusia, tangan tu sebagai tangan manusia. Mereka tafwid, maknanya diam, menyerahkan maknanya pada Allah. Sedangkan ulama khalaf,
mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah. Jadi mereka mentakwilkan makna muka itu dengan zat Allah, dan tangan itu dengan kudrah, kekuatan Allah Ta'ala. Macam tu. Baik, sesungguhnya dalam ada perkataan Al-Quran dan hadis yang menyebut tentang muka. Allah Ta'ala bermuka dan Allah Ta'ala bertangan. Maka perkataan ini adalah kita etikadkan sabit secara yang layak dengan Allah. Yang Maha Suci, yang mana Allah Ta'ala tidak berjisim dan Maha Suci daripada bersifat dengan segala sifat harum. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Ini ulama' mutakadimin, ulama' salah ni. Demikianlah perjalanan etikad sekalian sahabat dan orang mengikut sahabat dan orang yang mengikut bagi yang mengikut sahabat. Ia dinamakan sebagai ulama' mutakadimin atau ulama' salaf. Ulama' salah maknanya 300 tahun selepas daripada wafat Nabi, itulah ulama' salaf. 300 tahun kemudian ulama' khalaf ataupun mutaakhirin, ulama' terkemudian, di mana ulama' terkemudian mereka meletakkan makna-makna yang sesuai kepada Allah Ta'ala, untuk menyucikan Allah, dengan makna untuk membersihkan Allah, menyucikan Allah Ta'ala. Boleh? Macam tu. Tak boleh kita letak makna muka itu macam muka manusia. Tangan itu seperti tangan manusia. Maksudnya Allah Ta'ala daripada bermuka dan bertangan. Macam tu. Begitu juga dengan ayat Ar-Rahman al-Arsh istawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Ini pun ayat mutasyabihat juga. Istawa. Mana istawa ini bersemayam. Jadi ulama' salaf kan, bila dengar perkataan semayam ni, mereka tafwid. Tafwid makna menyerahkan maknanya kepada Allah. Mereka tidak mentafsirkan, mentakwilkan dengan makna sesuatu. Sedangkan ulama khalaf mentakwilkan makna istawa itu, bersemayam itu dengan makna istilah, menguasai ataupun al-milki, memiliki. Allah Ta'ala memiliki, memerintah. Ia mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah. Bolehlah takwilkan makna yang layak. Baik. Tetapi ulama' mutakhirin, ulama' khalaf telah berkata, adalah perkataan yang tersebut dalam Quran dan hadis yang menyatakan Allah Ta'ala bermuka dan tapak tangan bagi Allah adalah dikenaki dengan tangan itu ialah kudrah. Kudrah Allah. Demikianlah bagi perkataan yang seumpamanya itu ditakwilkan, ditanggungkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sabit bagi Allah Ta'ala. Dalam Quran banyaklah ayat mutasyabihat ni. Dalam Quran dia ada dua ayat. Ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Muhkamat ni ayat yang terang dan jelas makna. Mutasyabihat ni ayat yang sama-sama maknanya, tak jelas apa makna dia. Nanti ada dah di muka surat 153 nanti kan. 153 tu ayat mutasyabihat tu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. 153 Ar-Rahman al-Arsh istawa, bersemayam di atas arash. Okey. Ataupun hadis Allah Ta'ala turun. Allah Ta'ala turun pada 1/3 malam. Betul ke Allah Ta'ala turun? Macam mana Allah Ta'ala turun? Ni mutasyabihat tu. Hadis yang mutasyabihat, yang tidak jelas makna dia. Jadi tak boleh kita serupakan turun tu macam kita turun tangga. Tak boleh lah. Maksudnya Allah Ta'ala daripada begitu. Kalau kita dah menserupakan Allah Ta'ala turun macam kita turun, kesatlah kita. Sesatlah. Mana kita menyerupakan perbuatan Allah sama seperti perbuatan kita.
Sedangkan Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru, sama ada dari segi zat dia, ataupun dari segi sifat dia, ataupun dari segi af'al dia, perbuatan dia, semua tidak sama seperti perbuatan makhluk. Macam tu. Baik, seterusnya syarahan. Sifat yang keempat bagi Allah Ta'ala ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mana kesalahan Allah Ta'ala daripada segala yang baru. Artinya segala yang baru di alam ini tidak dapat mendandingi ataupun menyerupai Allah, sama ada segi zatnya, sifatnya dan perbuatan Allah. Tak sama Allah Ta'ala dengan makhluk daripada segi zat. Allah Ta'ala tidak sama dengan segala yang baru, iaitu zat Allah Ta'ala itu bukan dia jirim. Bukan jirim. Jirim ialah sesuatu yang mengambil kadar lapang atau ruang. Itu jirim. Jirim, dia ada jirim yang kasar, ada jirim yang halus. Jirim yang kasar boleh kita lihat dengan mata. Jirim yang halus tak boleh lihat dengan mata, tapi dia ada. Ada, dia berterbangan. Kan? Macam mana jirim yang kasar? Contohnya pintu tu jirim yang kasar, nampak dengan mata. Lansir jirim yang kasar, nampak dengan mata. Tingkap nampak dengan mata kita. Itu jirim yang kasar. Mana jirim yang halus? Ni yang berterbangan ni. Berterbangan ada dia, benda berterbangan jirim halus ni ada. Dengan apa, bakteria ke, kan apa benda ke, malaikat ke dan sebagainya. Ada kan. Jin ada, syaitan pun ada kan. Dia memenuhi ruang kan, macam tu. Macam tu. Tapi namanya jirim yang latif, jirim yang halus, tak boleh kita pegang, tapi dia ada. Macam tu. Macam lansir boleh kita pegang, boleh kita rasa, boleh kita sentuh. Macam tu. Baik. Jirim ialah sesuatu yang mengambil ruang atau lapang. Semua makhluk itu berjirim. Kesalahan Allah Ta'ala, kesalahan Allah Ta'ala, kesalahan Allah Ta'ala, zatnya tidak mengambil ruang dan lapang, kerana zat Allah Ta'ala itu bukan jirim. Zat Allah Ta'ala tidak mengambil ruang ataupun lapang. Okey. Kemudian zat Allah Ta'ala tidak bersusun seperti makhluk. Zat Allah Ta'ala tidak bersusun seperti makhluk. Makhluk bersusun terdiri daripada kulit. Kita ada kulit, ada hitam, ada putih, ada coklat, kan, ada kuning kan. Ada daging. Ada siapa tak ada daging? Tak ada kan, semua ada daging. Ada daging. Lepas tu berdarah. Ada siapa tak ada darah? Kita ada darah. Darah putih, ada merah. Berurat. Kita ada urat kan? Ada urat timbul, ada urat tertimbul kan? Dalam batang tubuh kita ni ada urat semua kan? Macam tu. Kemudian bertulang. Ni antara ciri-ciri jirim lah. Ni antara ciri-ciri jirim makhluk ni, antara ciri-ciri makhluk. Berkulit. Ada yang kulit kasar, ada kulit keras. Macam kulit keras apa dia? Macam kulit keras contohnya kerang. Kerang kulit keras. Apa lagi? Apa lagi? Siput. Kulit keras kan? Siput, kulit keras. Apa lagi? Benda-benda laut ni. Banyaklah kulit keras. Baik, kemudian daging. Boleh katakan kita ada daging, tapi ada juga benda tak ada daging. Pokok-pokok pun ada daging. Pokok kayu dia tak ada daging. Macam tu. Tapi dia hidup. Allah Ta'ala bukan seperti pokok kayu. Kemudian berdarah. Ada benda tak berdarah. Tumbuh-tumbuhan tak berdarah. Kemudian berurat dan bertulang. Ini lebih pada manusia lah ataupun binatang. Begitu juga kesalahan Allah Ta'ala itu dengan segala tumbuhan. Allah Ta'ala bukan seperti pokok tu, pokok ni, pokok rambutan lah, pokok durian lah, pokok ciku lah, pokok strawberry lah, pokok manggis lah. Apa lagi?
Allah Ta'ala bukan seperti pokok, bukan seperti tumbuhan, bukan seperti galian, logam, besi, tembaga, emas, perak, kan, platinum, macam-macam kan. Allah Ta'ala bukan macam tu. Mustahil yang membuat boleh sama dengan yang kena buat. Je tu. Biasanya yang membuat tidak akan sama dengan yang kena buat. Orang yang buat kereta dengan kereta sama tak? Tak sama. Kereta, orang buat kereta lain. Orang yang buat rumah dengan rumah, tukang rumah dengan rumah sama tak? Tak sama. Rumah lain, tukang lain. Mesti kebiasaannya tak samalah. Robot dengan yang bukan robot. Yang membuat robot manusia kan. Walaupun manusia itu dia buat robot hampir serupa macam dia, tapi tetap tak serupa juga. Gitu. Dia tak akan 100% serupa. Walaupun orang tu dia mencipta robot yang boleh bercakap-cakap. Macam tu. Sebab robot dia tak akan sama dengan manusia. Robot dia tak ada hati dan perasaan. Robot dia tak mengandung. Kalau perempuan, robot perempuan mengandung, robot perempuan mengandung. Tak ada. Tak ada. Robot dia tak akan buang air kecil, buang air besar. Macam tu. Robot dia tak akan bercinta. Ada robot bercinta, robot A bercinta dengan robot B. Kan? Ataupun mendirikan rumah tangga. Robot A mendirikan rumah tangga dengan robot B. Ada? Tak ada. Walaupun yang mencipta robot tu manusia, dan robot itu dicipta rupa lebih kurang sama je dengan manusia yang mencipta tu. Tapi hakikatnya tetap tak sama lah. Kerana robot ni dia ada dikontrol, boleh dikawal. Baik, kemudian zat Allah Ta'ala tidak berpihak. Artinya tidak berada di mana-mana, sama ada di atas, di bawah, di tepi, depan, belakang, timur atau barat. Allah SWT yang Maha Agung tidak mengambil ruang ataupun berpihak. Allah Ta'ala tidak berpihak. Gitu. Zat Allah Ta'ala tidak mengambil tempat atau ada tempat. Zat Allah Ta'ala tidak mengambil tempat ataupun ada tempat. Tidak Allah Ta'ala berada di mana-mana, sama ada di langit atau di luar galaksi dan sebagainya. Cuma kalau untuk budak-budak bolehlah. Tuhan di mana? Tuhan di langit. Bolehlah untuk budak-budak boleh. Tapi kalau kita dah tingkat orang tua ni tak bolehlah. Kita katakan Allah Ta'ala berada di langit. Sebab Allah Ta'ala ni boleh di mana-mana. Di mana dia tidak bertempat. Kalau Allah Ta'ala bertempat, sama macam kita lah bertempat. Gitu. Kemudian Allah Ta'ala itu di luar jangkauan wujud. Artinya tidak terdaya untuk kita mengetahui akan zatnya. Tak terjangkau kita dah. Sedangkan dia satu sifat yang maha hebat, sifat kesempurnaan. Macam manusia, Allah Ta'ala mencipta manusia dengan orang kata dengan complicated dia manusia ni. Kalau Allah Ta'ala boleh mencipta manusia dengan complicated dia, dengan ada tangan, mata semua kan, ada hati, limpa dan sebagainya, sudah tentu dia lagi hebat daripada itu lagi. Sebab dia pencipta. Macam mana manusia, Allah Ta'ala bagi dia akal pemikiran, boleh dia buat macam tu, boleh buat kapal, boleh buat rumah sampai bangunan tinggi berpuluh-puluh tingkat, boleh buat kapal terbang, boleh terbang di udara, boleh buat kapal selam, boleh menyelam dalam lautan, boleh terbang ke angkasa, boleh buat roket terbang ke IS dan sebagainya. Kalau manusia tu kita nampak hebat, dia bagus dia, sudah tentu kita kena fikir pencipta dia macam mana. Sudah tentu pencipta lagi hebat daripada yang dicipta. Tu senang je. Kalau manusia tu hebat dengan berbagai kemahiran yang ada pada manusia tu, kepandai, kebijaksanaan dia, siapa lagi hebat? Sudah tentu pencipta ni lagi hebat. Itulah Allah. Mustahil
yang kena cipta hebat, sedangkan yang dicipta tak hebat. Mustahil yang kena cipta hebat, sedangkan yang mencipta tu tak hebat. Mustahil lah. Sedangkan tu yang mencipta lagi hebat. Yalah. Tak terjangkau lah cerita. Tak terjangkau, zat dia tak terjangkau lah macam mana. Itu sebab yang disebut tadi. Kan? Kullu ma khatara bi balika fadha bi khilafi zalika. Setiap apa yang terlintas dalam pemikiran kau, Allah Ta'ala tu menyalahi demikian apa yang kita fikirkan tadi. Macam tu. Kemudian ada pula mereka kata, ulama kata, tarkul idrak. Tarkul idrak. Meninggalkan memperdapatkan, itulah memperdapatkan. Kan? Meninggalkan memperdapatkan zat Allah, itulah maknanya memperdapatkan zat Allah. Besoknya tuan-tuan, kita sambung lagi. Baik, kemudian zat Allah Ta'ala tidak dalam masa ataupun menempuh masa. Zat Allah Ta'ala tidak dalam masa. Dia tak ada kaitan kehidupannya dengan masa. Kita ada kaitan dengan masa. Kita lahir bila? Kita lahir dulu berapa hari bulan. Kita lahir tu pagi ke petang. Kita lahir dulu kat hospital mana? Kau beranak kat rumah. Kita tanya mak kita lah. Mak dulu dan saya lahir dulu kat mana? Oh, kat hospital Pilah. Hospital Somban dulu kau lahir. Kan pukul berapa? Kan dia tulis kat surat anak tu. Biasa dia tulis kat surat anak kan. Jam sekian, pukul sekian, hari sekian. Beranak lah tu. Lahir situ. Sama ada lahir ke rumah ke ataupun lahir ke hospital. Dia ada kat surat beranak tu. Kalau surat beranak ni tak boleh nak tukar-tukar. Kalau IC boleh tukar alamat ni. IC boleh tukar alamat. Tapi surat beranak tak boleh tukar-tukar tau. Je tu. Sikit murah. Itu sebabnya kalau kita nak tengok orang tu betul-betul tak orang ni 9. Kau betul kau orang 9 ni, betul. Apa bukti kau orang ni 9? Tengok surat beranak Jangan tengok IC dia. IC boleh tukar. Mukut lah macam tu kan. 0305 tu macam tu. Yang paling mudah tengok surat beranak je. Kat situ surat beranak tu dah tahu dah. Okey, mak siapa, ayah siapa, lahir kat mana, hospital mana, pukul berapa, jam sekian apa. Ada kat situ kat surat beranak. Penting tu. Sebabnya kalau budak-budak nak masuk sekolah kamu 9 ni, kalau lampi kau surat beranak. Senang dapat Kau tak lampi surat beranak, dapat dah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Baik, zat Allah Ta'ala tidak dalam masa ataupun menempuh masa. Tidak ada bagi Allah Ta'ala itu masa. Tetapi selain Allah Ta'ala itu, makhluk itu pasti terlibat dengan masa. Waktu, hari, bulan, tahun dan sebagainya. Hari, bulan, tahun. Okay. Jadi makhluk ni terlibat. Bila dia lahir kan? Kemudian mati dia bila? Kat mana dia mati? Adalah tarikh sijil kematian dia kan. Macam tu. Jadi makhluk ni dia ada sijil kelahiran dan ada sijil kematian dia. Macam tu. Baik, kemudian jadi jelasnya bahawa Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Allah lah yang menjadikan makhluk. Dan kita mengenali Allah Ta'ala bukan dengan ukuran zahir atau mencarinya secara zahir. Kerana pasti kita tidak akan bertemu dengan Allah Ta'ala yang Maha Agung, Maha Mengetahui dan yang menjadikan sekalian makhluk. Allah Ta'ala dikenali dengan hati. Macam mana kita nak kenal Allah? Kenal dengan hati lah. Kalau dengan pemikiran memang tak dapatlah dilihat. Artinya untuk mengetahui Allah Ta'ala,
bukan setakat mempelajari ilmu tauhid, tetapi mempunyai jiwa tauhid. Kemudian ada guru pula, guru yang mursyid. Ini kalau dalam tasawuf lah. Kalau tasawuf, contohnya orang tarikat, dia kena dapatkan guru yang mursyid, yang dapat membimbing ke arah Quranian, menuju pada Allah. Biasanya dia tarikat lah. Kemudian oleh itu, janganlah membahaskan tentang Allah Ta'ala kerana perbuatan ini sia-sia dan takut terbawa kepada bid'ah dan syirik. Dan yang paling kita takuti, gangguan syaitan yang sentiasa menampakkan bayangan ketuhanan dalam hati kita, yang perlu kita nafikan. Macam tu. Kerana syaitan pun boleh bertukar-tukar rupa tu kan. Dia boleh menipu kita. Alright. Apa situlah. Boleh? Okey. Akan datang itu sama lagi, tidak sama Allah Ta'ala dengan makhluk dari segi sifat pula. Ada. Kalau sifat dah terang tadi lah, tapi dia huraikan lagi lah. Tambah lagi di situ. Top up lagi. Panjang juga. Muhalafatu ta'ala lil hadis. Sampai buka surat 157 nanti. Buat habis. Je tu. Saya buka soalan, ada soalan? Cuba tutup. Ada soalan? Tak ada. Perempuan jauh belakang, macam mana nak tanya? Duduk roket sikit. Semua duduk belakang. Tak payah nak nanya apa-apa. Letaklah mic. Dah pun nak tanya kan. Muncullah. Kita je tahu. Allah ni berada di mana-mana. Kan kita sembah ni, kiblat ni sebagai kita punya tu je. Bagi kami, etikat kami sebagai orang Islam ni, kan kena beritahu lah etikat kita macam mana. Etikat kita ni, Allah Ta'ala ni wujud, tetapi dia tidak bertempat. Gitu. Allah Ta'ala wujud, kan, tetapi tidak bertempat. Habis yang kita semayang ngadap ke Kaabah tu, ke kiblat tu macam mana? Itu hanya sebagai tempat penumpuan saja. Sebagai tempat penumpuan. Mana semua kena sekata ke situ. Kalau tak kan tak sekata lah. Ada yang ngadap ke timur, ada ke barat ke. Jadi tak molek lah Islam tu macam tu. Jadi kita ngadap ke Kaabah itu sebagai satu satu simbolik lah. Simbolik mana semua hati kita tu penumpuannya ke situ, satu tempat. Gitu. Penumpuannya satu tempat kat Kaabah. Tak adalah kita ni suka hati nak semayang ke mana-mana. Tadi bukan hakikat Allah Ta'ala tu berada di Kaabah. Sebab dia berada di mana-mana. Je tu. Kita kena faham tu. Memanglah susah sikit. Susah kita nak beritahu orang Islam ni. Tapi alhamdulillah lah ramai juga orang masuk Islam. Ramai. Saya kerja yang mu'alah kan. Banyak yang masuk Islam ni kan. Ramai. India yang banyak masuk Islam. Tahun ni dah berapa orang Islam? 200 lebih tak?
2 tahun lebih, 3 lebih. Masuk Islam tahun ni saja. Tahun lepas ni 9. 9 lah ramai masuk Islam ni. Tadi pun ada seorang yang mu'alaf. Kita orang uruskan mu'alaf. Dia masuk Islam, tapi keluarga dia tak tahu dia masuk Islam. Tiba dia meninggal kat rumah. Keluarga dia Hindu, dia tak tahu masuk Islam. Sebab IC dia tu dia tak tukar. Dia masuk Islam kat wilayah, bukan kat 9 dia masuk Islam. Kita check dalam sistem lah. Dan kawan-kawan dia beritahu dia dah masuk Islam dah. Tapi ahli keluarga dia tak tahu dia masuk Islam. Dah ada bumi tadi kat SD tadi. Polis pun ada, polis beritahu ahli keluarga dia bahawa yang you punya pak saudara ni dah masuk Islam. Jadi dia orang terima lah. Dia orang boleh terima lah. Sebab kita ada bukti lah dia masuk Islam. Dalam sistem lah, dalam e-muamalat tu ada lah nama dia situ. Walaupun IC dia tak tukar Islam ataupun dia tak dapat kat Islam, sepatutnya dia bila masuk Islam ni dia ada kat Islam. Mungkin dia tak pergi ambil lah kat Islam tu, kat wilayah dia tak ambil. Sepatutnya bila masuk Islam tu kena pergi ambil kad tu, pemutihan masuk Islam. Dia tak ambil kan. Dia pun baru masuk Islam lagi tu. Tiba-tiba dah tak ada, meninggal, sakit, meninggal. Jadi keluarga dia datang, polis panggil tadi keluarga dia sekali ke forensik tadi. Dan mereka terima lah. Dan boleh terima lah yang dia dah masuk Islam. Jadi kita uruskan je tu. Mana? Tak tahulah. Sebab dia masuk Islam bukan di Negeri Sembilan, wilayah. Dia masuk Islam kat wilayah. Lepas tu dia duduk di Sembilan. Kalau yang masuk Islam di Negeri Sembilan ni kita tahulah sebab dia ada rekod. Bila ada rekod kita boleh minta rakan ziarah, pergi ziarah rumah dia, belajar, ngajar, ngaji dan sebagainya. Sebab Negeri Sembilan ni, dia kelebihan Negeri Sembilan ni dia ada rakan ziarah. Negeri lain tak ada rakan ziarah. Lebih kurang ada 60 orang lah budak yang universiti ni tak ada kerja ni, jadi rakan ziarah. Main bayar lah sebulan 1,000 lebih, 1,600 main bayar. Tapi bukan tetap lah, kontrak je tu. Jadi rakan ziarah ni yang akan diarahkan pergi ngajar ngaji mu'alaf ni, mengajar ngaji, belajar sembahyang. Sembilan dia buat. Negeri lain setakat ni tak ada yang buat. Ya. Macam tu. Tak ada yang baikkan lah. Jadi maknanya kalau ringkis, kalau dia kematian kita tahulah. Tadi mu'alaf di mati tu dia doktor yang beritahu. Mu'alaf dia mu'alaf. Kemudian kawan dia pun beritahu juga dia masuk Islam. Ahli keluarga tak tahu. Keluarga dia Hindu lagi. Tapi pagi tadi dah panggil keluarga dia. Dia orang boleh terima lah. Tapi dia orang minta sebelum dikebumikan bawa ke rumah dia orang dulu. Bawa ke rumah. Keluarga dia nak tengok. Keluarga dia tengok. Bawa lah ke rumah dia tadi kat SD. Tak jauh daripada kubur tu rumah dia kawan ni. Bawa lah dalam sejam dia nak tengok. Biasalah kalau itulah bila dia ni kalau ada kematian dia mulalah meraung. Meraung dia, meratap dia, amma apa. Macam itulah. Cuma kalau kita dalam konteks Islam ni memang kita tak bagilah kalau meraung meratap ni. Dia menyakiti mayat. Tapi dia faham dia Hindu, dia tak faham apa. Okey, itu saja. Alright. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fatah ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna futu alifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'sumah.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Nah, minkum taqabbal ya karim.